Tapi bagi ahli politik, lebih-lebih lagi ahli politik yang membawa label Islam, jangan terlalu kerap menggunakan perumpamaan label binatang. Tak manis orang mendengarnya. Sepatutnya seorang ulama kalau dia berkata-kata yang keluarnya adalah mutiara, bukannya keluarnya anjing, babi, kera. Ya Allah, tak comel, tak manis. Orang tengok, betul ke tu ulama? Tu ulama ke penjaga zoo? Yang tak mengerti ialah mereka yang mahu menang cepat, mencari jalan yang dekat, meminta jalan, menjadikan tidak istiqamah, menjadikan tidak betul di dalam perjuangan. Macam kera yang mengambang ke arah mana pokok yang banyak buah. Bila melihat buah kita kurang tak banyak, melompat ke pokok yang lain yang lebih banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Amba Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Pada hari ini kita ucapkan syukur, Alhamdulillah, Presiden PAS Tok Guru Haji Hadi nampaknya telah pun sihat. Pada pagi tadi nampaknya beliau telah pun dapat memberi kuliah Jumaatnya secara online, katanya di Rusila. Jadi kita ucapkan Alhamdulillah dan tahniah kepada Tok Guru Haji Hadi kerana akhirnya dapat juga ke hospital. Kita doakan semoga Tok Guru Haji Hadi awal terus diberikan kesihatan yang baik. Kemarin telah keluar satu kenyataan media daripada Tok Guru Haji Hadi. Biasalah kalau keluar kenyataan media Tok Guru Haji Hadi, tidak lengkap rasanya kalau kenyataan media Tok Guru Haji Hadi ini tidak ada binatang, tidak disertakan dengan binatang. Kemarin ada cerita semut, yalah tak apalah, Tok Guru Haji Hadi bawa kisah tentang seorang semut, ada tupai dan juga ada kera. Jadi saya tak faham lah apa dalam kepala Haji Hadi ni, apa ada dalam dada Haji Hadi ni, apa ada dalam pemikiran Haji Hadi ni. Kerana apa yang keluar daripada mulut kita manifestasi apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita ingat. Jadi saya tak faham lah apa yang ada dalam kepala Haji Hadi, kerana setiap kali dia bercakap, setiap kali dia keluarkan kenyataan media, mesti ada contoh binatang. Kalau dulu dia memberi gambaran di mana perumpamaan itu tidak wujud dalam mana-mana kamus. Kerana menurut bacaan saya telah mencari perumpamaan yang Tok Guru Haji Hadi bawa ni, saya tak jumpa. Perumpamaan itu seperti Tok Guru Haji Hadi yang reka, ataupun saya tak jumpa. Wallahualam, kalau ada saya minta maaf. Kalau ada boleh nyatakan contoh di bawah, kamu jumpa kat mana. Kerana sepencarian saya cari perumpamaan yang Tok Guru Haji Hadi bawa tak ada. Yang ni bagaikan kera mengambang. Biasanya kita dengar bulan mengambang. Haji Hadi bawa kera mengambang, melompat kerana inginkan kuasa, kerana ingin jadi kerajaan. Itu sebelum tertubuhnya Perikatan Nasional. Jadi saya tak tahulah adakah hari ini PAS juga seperti kera mengambang. Wallahualam, itu Tok Guru Haji Hadi yang boleh jawab, kerana perumpamaan itu dia yang berikan. Ini kenyataan medianya, dia memberitahu kera tupai pun pandai cari buah-buahan yang sihat. Jadi nak katanya seolah-olah memberitahu rakyat hari ini, kalau melihat Perikatan Nasional ni tak baik, kalau melihat Perikatan Nasional ni hanya mencari kesalahan, maka disamakan seolah-olah lebih teruk daripada kera, lebih teruk daripada tupai. Adakah kamu lupa ketika kamu menjadi pembangkang, bukankah kamu yang sentiasa mencari kesilapan kerajaan ketika itu? Apakah demokrasi yang ada pada hari ini terus tidak boleh digunakan apabila kamu menjadi kerajaan? Adakah kamu boleh buat ketika kamu menjadi pembangkang, tetapi tidak boleh dibuat oleh orang lain? Bila kamu dah jadi kerajaan, maka yang lain kena terima saja. Adakah itu pemikiran kamu? Adakah itu yang ada dalam kepala kamu? Kamu rasa kalau kamu nak jadi kerajaan ni, kamu dah sempurna, tidak boleh ditegur, tidak boleh dikritik. Lalu disamakanlah, konon lebih teruk daripada tupai, lebih teruk daripada kera. Kerana kononnya kera dan juga tupai pun mencari buah-buahan yang segar. Hari ini yang mengkritik, yang merintih hari ini bukan sahaja parti politik. Kita boleh tengok banyak video-video yang bercakap pada hari ini. Kalau kita tengok latar belakangnya, mereka bukan ada background politik. Mereka bukan bercakap mewakili mana-mana parti. Orang yang dulunya tidak bercakap tentang politik, hari ini sudah ramai. Kerana apa? Kerana kerajaan hari ini memang kerajaan yang gagal.
Adakah kerana ada bendera putih, bendera hitam dan ada luahan rakyat yang tidak berpuas hati dengan kerajaan gagal ini, lalu kamu nak katakan bahawa suara-suara ini lebih teruk daripada tupai, lebih teruk daripada kera? Adakah itu maksudnya kamu? Tak payah lagi nak metafora, cakap terus terang lah, nak berpantung lah, nak bercair lah, cakap binatang tu, cakap binatang ni. Tak payah salahkan binatang. Tok Guru Hajadi bukan penjaga zoo. Tak payah kaitkan binatang dalam hal politik. Dah banyak kali dah, setiap kali kamu cakap, setiap kali kamu keluarkan kenyataan media, bawa binatang. Kamu nak kuatkan hujah kamu kata ini lebih teruk daripada binatang. Kami pun reti kalau nak cakap kamu itu lebih teruk daripada buaya, kamu itu lebih teruk daripada kera. Kami pun reti, kami pun pandai bawa perumpamaan, nak cerita perumpamaan ini. Kalau setakat nak buat perumpamaan baru, kononnya seperti binatang itu, binatang ini. Tetapi apa yang jadi pada negara? Seorang ustaz, kita tak faham apa yang ada dalam dirinya bila bercakap binatang. Dulu, setiap kali bercakap kape. Hari ini dah penat mengkafirkan orang, nak membinatangkan orang pula. Jadi rakyat bersuara. Bukan masalah rakyat nak cari kesalahan, tetapi rakyat menderita. Lalu kamu bawa perumpamaan konon Malaysia lebih baik daripada Barat, di mana Barat tidak kira nyawa, buka sektor-sektor ekonomi. Hari ini rakyat bersuara kenapa? Kerana kilang terus dibuka. Ada rakyat bersuara hari ini, sebagai contoh kalau di Kelantan. Kenapa? Kerana bantuan tak sampai. Kerana penghulu melebihkan orang yang dia kenal. Angkat bendera putih, baru kamu datang. Lalu kamu nak kata mereka yang bercakap ini, mereka yang mengkritik kamu ini lebih teruk daripada kera, lebih teruk daripada tupai. Itu kalau tegur kamu, kalau cakap tentang kesalahan kamu, dikatakan lebih teruk daripada tupai, lebih teruk daripada kera. Tetapi kamu dulu ketika pembangkang, adakah kamu nak kata kamu pun lebih teruk daripada tupai, lebih teruk daripada kera? Adakah itu yang kamu nak katakan? Jadi kepada Tok Guru Hajadi, kepada Parti Islam se-Malaysia, demokrasi ini wujud bila ada dua hala, bila ada sinergi. Semak dan imbang itu perlu. Tak kira lah PAS pembangkang ke, PAS kerajaan ke, tetapi fungsi semak dan imbang ini perlu. Kamu tak malu ke ambil kerajaan secara tebuk atap? Bila rakyat mengkritik, bila rakyat bersuara, bila rakyat menyatakan penderitaan, bila rakyat menyatakan kerajaan ini tidak betul, lalu kamu katakan mereka ini lebih teruk daripada tupai, lebih teruk daripada kera. Kamu tak malu ke? Kamu ambil pun secara tebuk atap yang kamu kata dulu seperti kera mengambang. Hari ini bila kamu dah jadi kerajaan, kamu tak benarkan rakyat bersuara. Kamu nak matikan demokrasi. Kamu nak matikan fungsi semak dan imbang. Sebelum ini kamu tutup parlimen. Kamu tutup mulut pembangkang kerana kamu jadi kerajaan. Nah hari ini mulut rakyat yang kelaparan pun kamu tak nak dengar. Pemimpin jenis apa kamu ini? Kamu tiap-tiap bulan dapat gaji, dapat allowance, rakyat nak keluar rumah nak cari sesuap nasi tak boleh. Bila rakyat bersuara, angkat bendera putih, kamu kata mereka ini lebih teruk daripada kera, lebih teruk daripada tupai. Kamu ini apa sebenarnya? Jadi kepada Tok Guru Hajadi, kepada pimpinan PAS yang lain, kalau kamu rasa dah tak boleh mendengar kritikan, kalau kamu itu anti kepada kritikan, rakyat tidak pernah paksa kamu untuk jadi pemimpin kami. Rakyat tidak pernah paksa kamu untuk menerima gaji sebagai menteri, menerima gaji sebagai duta khas. Kalau kamu rasa kamu tidak boleh terima kritikan, kalau kamu rasa tidak boleh mendengar kritikan, kalau telinga kamu tak boleh mendengar rintihan rakyat, letak jawatan. Rakyat tak pernah paksa kamu untuk duduk di situ, untuk terima gaji, untuk terima allowance itu. Kamu naik pun secara tebuk atap. Kepada rakyat Malaysia, jangan takut untuk mengkritik. Ingat rakyat Malaysia, kejahatan ini akan terus bertambah. Bukan kerana tidak ada orang baik, tetapi kerana kurangnya orang mengkritik. Jadi, kita harus sentiasa mengkritik mereka ini supaya mereka tidak terus menjadi jahat dan supaya negara akan menjadi lebih baik. Itulah fungsi semak dan imbang. Kepada mereka yang tidak boleh menghormati demokrasi, kepada mereka yang tidak boleh hidup dalam suasana adanya fungsi semak dan imbang, jangan kamu berada dalam politik negara. Kamu tak boleh menerima semua ini, letak jawatan dan berhenti jadi ahli politik. Dan sarana nambo, kamu bekerjalah di zoo negara secara percuma, kerana insyaAllah apa saja pekerjaan kamu, kalau kamu lakukan kerana Allah, walaupun menjaga binatang,
insya-Allah kamu akan mendapat kebaikan, keberkatan dan pahala. Dan kamu tak perlu lagi nak sebut-sebut binatang dalam kenyataan media kamu, kerana di hadapan kamu sudah ada binatang. Dan kalau ada orang datang bertanya kamu, apa itu? Kamu boleh jawab, itu adalah gajah, itu adalah kera, itu adalah monyet, itu adalah macam-macam binatang yang ada dalam zoo. Dan kalau orang tanya, orang tak akan marah lagi kalau kamu jawab, itu kera, itu keledai, itu singa, itu buaya. Kenapa? Itulah pekerjaan penjaga zoo. Tapi bagi ahli politik, lebih-lebih lagi ahli politik yang membawa label Islam, jangan terlalu kerap menggunakan perumpamaan label binatang. Tak manis orang mendengarnya. Sepatutnya seorang ulama kalau dia berkata-kata yang keluarnya adalah mutiara, bukannya keluarnya anjing, babi, kera. Ya Allah, tak comel, tak manis. Orang tengok, betul ke tu ulama? Tu ulama ke penjaga zoo? Itu yang kita takut. Orang tertukar, ulama dan penjaga zoo. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.